26 juta pelancong kunjungi Malaysia. Isu keselamatan data dan cyber terus dipantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 26 juta pelancong direkodkan masuk ke negara ini dalam tempoh 1 Januari hingga 15 November lepas. Angka itu menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTAG, Datuk Seri Tiong Kising, dapat ditambah berikutan pelaksanaan pengecualian visa untuk rakyat China dan India selama 30 hari bermula 1 Disember lalu. Beliau berkata kerajaan bersedia menerima peningkatan kemasukan pelancong asing terutamanya dari China dengan pemantauan tahap kesihatan pelancong di pintu masuk negara yang sentiasa dipertingkat dan dikawal selia Kementerian Kesihatan KKM. Kementerian Kesihatan sudah kawal kita, sudah sekau itu semua temperature measure dan juga lain-lain apa sepatutnya. Sama juga China pun ada setinggal kawal semua. Jabatan Penerangan akan membantu Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia MEMOS dalam menyampaikan penjelasan tentang penggunaan Identiti Digital Nasional IDN. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, ia antara lain bagi menjawab persoalan khususnya soal keselamatan data peribadi pengguna dan cara pendaftaran. KKD juga telah ditugaskan untuk membantu, jadi insya-Allah dalam masa terdekat Jabatan Penerangan akan membantu pihak MIMOS menerbitkan soalan lazim FAQ dan juga mungkin satu penjelasan dalam bentuk video yang sangat ringkas, sangat mudah. Saya daftar kurang daripada 3 minit. Cyber Security Malaysia dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP juga diminta bekerjasama dengan lebih rapat supaya sebarang isu berkaitan keselamatan data dan cyber sentiasa dipantau dan diatasi. Beliau ditemui pada program Run Hack Scam Alert 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kerajaan Negeri Johor akan memohon Timbalan Pendakwa Raya melihat semula hukuman pesalah pencemaran Sungai Kim Kim, Pasir Gudang pada 2019 sama ada setimpal atau tidak. Ia bagi memastikan sama ada hukuman berkenaan memadai dengan perbelanjaan kerajaan menangani pencemaran itu dan kesannya kepada masyarakat sekitar. Pengerusi bersama Task Force Sungai Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, kes itu menjejaskan 2,000 orang awam dengan 9 daripada 947 pesakit dirawat di unit rawatan rapi. Di peringkat kerajaan akan buat rayuan kepada DPP untuk melihat semula sama ada dari segi denda yang dikenakan dengan apa yang kerajaan belanja, apa kesan kepada masyarakat sekitar, adakah berbaloi ke tidak berbaloi lah. Dan tentulah dalam kita menjaga alam sekitar ini, khasnya sungai kita, untuk generasi akan datang sepatutnya penguatkuasaan yang lebih keras. Semalam, Jabatan Alam Sekitar memaklumkan Mahkamah Session Johor Bahru menjatuhkan hukuman denda maksimum ke atas pemandu lori N. Maridas yang menyebabkan pencemaran. Manakala syarikat Pitek Resources Sdn Bhd yang berdepan 8 pertuduhan didenda RM40,000 bagi setiap pertuduhan. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bermula Selasa ini dijangka berjalan lancar meskipun berlangsung ketika musim banjir. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kementeriannya akan mengikut garis panduan ditetapkan termasuk memindahkan dan menghentikan peperiksaan sekiranya banjir semakin buruk. Kita sudah ada garis panduan kita, garis panduan dan juga persiapan-persiapan kita, pemindahan dan sebagainya sekiranya berlaku banjir, dan juga seperti mana yang tahun lepas kita juga ada apabila ada peperiksaan yang terpaksa dihentikan kerana putus perjalanan dan sebagainya, jadi kita akan buat peperiksaan ulangan. Jadi semua itu telah pun kita siapkan dalam garis panduan dan juga persiapan kita.
Baik, situasi banjir di Kelantan mencatat peningkatan apabila 14 PPS dibuka di negeri itu membabitkan daerah Pasir Mas, Bacok dan Tanah Merah. Untuk perkembangan semasa, kita langsung bersama Amirul Hafiz Rosli di Kota Baru. Baik Faris dan Hazel, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus meningkat kepada 4,560 orang setakat pukul 7.30 malam tadi. Semua mereka daripada 1,457 keluarga ditempatkan di 14 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah iaitu Pasir Mas, Bacok dan Tanah Merah. Menerusi portal info bencana JKM, jumlah penduduk terjejas banjir di Pasir Mas adalah paling ramai iaitu 4,317 orang daripada 1,308 keluarga yang berada di 11 PPS. Di Bacok pula menempatkan 221 orang daripada 70 keluarga berada di 2 PPS, diikuti Tanah Merah 22 orang daripada 9 keluarga di 1 PPS. PPS di SK Gua Tinggi di Pasir Mas menjadi PPS yang paling ramai menempatkan penduduk terjejas banjir setakat ini dengan 898 orang daripada 293 keluarga dipindahkan. Sementara itu, menurut laman web Public Info Banjir, paras sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas melepasi paras bahaya dengan bacaan 10.21 meter berbanding paras norma 5 meter. Saya kira setakat itu saja perkongsian saya berkenaan banjir di Kelantan. Saya akan bawa perkembangan dari semasa ke semasa berkenaan banjir di Kelantan terus bersama dengan Faris dan Hazel di Angkasa Puteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul. Dan berikut rangkuman paras air di seluruh negara setakat 7 malam tadi. Jumlah kes COVID-19 meningkat 57.3%. Ia melibatkan 3,626 kes pada minggu epidemiologi ke-47 bagi tempoh 19 hingga 25 November. Minggu sebelumnya merekodkan 1,801 kes. Majoriti kes 48% terdiri daripada mereka berusia 20 hingga 40 tahun dengan lebih 98% hanya bergejala ringan. Kes mingguan yang masih aktif dikesan melepasi angka 1,000 pada setiap minggu sejak minggu epidemiologi ke-41 dengan kadar peningkatan antara 7.1% hingga 57.3%. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Radhi Abu Hassan berkata, 8 kluster masih aktif dengan 121 kes terlibat dalam kluster tersebut. Jumlah kumulatif kluster yang dilaporkan sehingga minggu epidemiologi ke-47 sebanyak 7,248 dengan majoriti kluster pendidikan. Kadar kemasukan pesakit ke fasiliti kesihatan juga meningkat kepada 2.9% bagi setiap 100,000 penduduk. Lebih 30,000 penyertaan peraduan belanja lebih menang lebih diterima sempena ulang tahun ke-11 Aeon Big. Menurut Pengarah Urusan Aeon Big Malaysia Sdn Bhd Sheikh Farouk Sheikh Muhammad, daripada jumlah tersebut hanya 11 finalis dipilih melalui cabutan kepusingan akhir. Pemenang membawa pulang hadiah utama berupa sebuah unit Proton X50 Flagship Orange dan 2 buah unit Proton Saga Premium Red.
Pada hari ini selama kempen telah berlangsung selama 6 minggu dan kita dapat lebih daripada 30,000 penyertaan. Dan hari ini saja 11 finalis yang kita telah bawa ke Bukit Rimau Kota Kemuning dan mereka juga terpaksa main 2 game untuk sebelum memenangi 2 Proton Saga dan juga 1 Proton X50. Kan? So terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan setia Aeon Big yang telah menyokong kami selama 11 tahun semenjak 2012. Tambah beliau, sambutan diterima tahun ini sangat memberangsangkan sekaligus memberi impak positif terhadap hasil jualan sepanjang tempoh kempen. Syukur Alhamdulillah dengan pendapatan yang kami lihat selama 5 minggu. Pada mulanya kita nak buat hanya 5 minggu. Lepas tu kita extend lanjutan selama 1 minggu. Sebab kita nampak amat memberangsangkan. Kena pula hari itu pada akhir bulan Oktober, kita juga ada program di Aeon Big Batu Pahat. Jadi kita extend selama 6 minggu. Alhamdulillah hari tahun ini saja kita dapat lihat sedikit growth untuk company kami dan juga sedikit profit insyaAllah. Sepanjang kempen berlangsung, Aeon Big turut memberi pelbagai manfaat kepada pelanggan, termasuklah diskaun sehingga 70%. Ia bagi menghargai mereka yang telah banyak memberi sokongan sepanjang 11 tahun penubuhannya. Selain Proton, kempen turut disokong rakan perniagaan lain termasuk penaja emas, terdiri daripada Nestle Products Sdn Bhd, Felda Global Ventures, FGV, Mami Double Decker dan Tyson Malaysia. Turut serta 130 rakan niaga Aeon Big yang juga menjadi penyumbang aktif kempen. Ketiga-tiga hadiah utama dimenangi Niau Bihleh yang membawa pulang Proton X50 Flagship Orange, manakala Ho Tin Han dan Yap Bi Keng masing-masing membawa pulang Proton Saga Premium Red. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Prasarana serba lengkap selain memiliki pelbagai lokasi tarikan pelancong. Antara faktor, Melaka dipilih sebagai tuan rumah Hari Pelancongan Dunia WTD pada tahun 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemilihan itu juga selaras dengan negeri pelancongan itu yang dilihat semakin maju dan berdaya saing. Teks ucapan Timbalan Perdana Menteri dibacakan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Ini adalah satu contoh yang memperlihatkan komitmen kerajaan negeri dengan sokongan kerajaan persekutuan untuk memperkasakan sektor pelancongan di negeri ini. Syabas sekali lagi diucapkan atas kejayaan penganjuran karnival di Bendang. Saya yakin dan percaya usaha ini mampu menjadikan Melaka sebagai sebuah negeri pelancongan yang terkenal bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian pada ucapan perasmian penutup Karnival di Bendang mewakili Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Melaka. Sebanyak 155 ketua negara serta wakil akan berkampung di negeri itu bagi menjayakan WTD 2025. Lebih ramai usahawan kraf batik berdaftar dengan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Tahun ini, seramai 820 usahawan berdaftar berbanding tahun lalu 797 usahawan. Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia, Ainu Syam Ramli berkata, ini membuktikan komitmen kerajaan membantu melonjak ekonomi komuniti itu sekaligus merancangkan lagi industri kraf batik tempatan.
di bawah Kraftangan Malaysia, contohnya program pembangunan kemahiran komuniti yang mana kita memberi kemahiran kepada komuniti setempat untuk menghasilkan produk kraft. Ini menawarkan pelbagai inisiatif kita laksanakan, bermula daripada pembangunan produk juga dari segi rekaan-rekaan di mana pereka-pereka dalaman Kraftangan Malaysia sentiasa dari semasa ke semasa menyediakan lebih banyak rekaan-rekaan baru untuk kita kongsi bersama dengan pengusaha batik kita, supaya pengusaha batik kita boleh menawarkan pelbagai rekaan untuk memenuhi cita rasa pelanggan di luar sana lah. Beliau ditemui pada sambutan Hari Batik Malaysia 2023 di Ibu Negara. Lebih 100 pengusaha kraf batik dan pempamer industri turut serta menjayakan sambutan tahun ini. Program jualan rahmah batik dan jualan kraf batik dengan tawaran harga mampu milik dijangka menarik lebih ramai pengunjung sekaligus mencapai sasaran RM1 juta nilai jualan. Bank Negara Malaysia menyasarkan separuh daripada pembiayaan bank tempatan menjelang 2026 akan menjurus kepada mitigasi perubahan iklim atau menyokong peralihan hijau. Jumlah pembiayaan terkini oleh institusi kewangan berkait tujuan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG adalah sekitar $43 bilion. Gabenor Bank Negara Datuk Sheikh Abdul Rashid Ghafur berkata, sektor kewangan negara memainkan peranan penting dalam memacu dana modal berkaitan iklim selari keperluan global. I'm also heartened by the growing focus and concrete climate actions taken by the financial institutions in Malaysia. To date, the industry's financial commitment stands at over $43 billion for ESG purposes. Indeed, by 2026, we expect to see at least half of new financing by our banks aligned with climate supporting or transitioning activities. Beliau menyampaikan ucap tama pada Hari Kewangan Iklim Malaysia sempena persidangan COP28 di Pavilion Malaysia, Dubai. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC menyambut baik dan menyokong cadangan dasar gaji progresif sebagai langkah reformatif melonjakkan produktiviti pekerja dan negara. Ia diyakini mampu menyelesaikan isu gaji agar setimpal dengan prestasi dan kemahiran pekerja. Sebagai ahli Jawatankuasa Kerja, Pembangunan Dasar dan Peningkatan Kemahiran serta dalam Jawatankuasa Eksekutif Pelaksanaan Dasar Gaji Progresif, MPC komited merealisasikan usaha kerajaan itu. Dasar gaji progresif memberi fokus kepada 3 perkara iaitu bersifat sukarela, berteraskan insentif dan terkait dengan produktiviti. Pelaksanaannya akan bermula dengan projek rintis pada tahun hadapan. Dijangka akan menyumbang kepada pencapaian sasaran pertumbuhan purata produktiviti 3.7% setahun sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-12.